pemimpin yang macam mana yang Datuk harapkan terhadap dapat membela nasib anak seni dan juga memimpin negara? Sebagai, kalau saya mengulas atas apa kriteria pemimpin yang diperlukan, kalau kita ingin mencari pemimpin yang paling bersih atau pemimpin yang bersih agak susah. Tetapi kalau kita cari pemimpin yang kurang kotor. Jadi berarti selain daripada itu kita melihat dari segi perjalanan kisah hidup mereka masing-masing lah. Yang mempunyai sejarah, ada yang setengah orang pandai berkata-kata tidak tahu melaksana. Ada setengah orang mungkin percakapan dia tidak tahu, tidak berapa sangat, tidak begitu convincing kepada rakyat. Tetapi Alhamdulillah mereka berjaya untuk memenangi hati masyarakat, hati rakyat dengan cara melaksanakan program-program yang berbentuk people's friendly ataupun lebih dekat kepada masyarakat. Justru itu di musim pilihan raya ini saya ingatlah, tidak ada orang yang menawarkan perkara buruk, semua menjanjikan perkara manis. Tetapi kita perlu ingat, apa yang telah dijanjikan itu masing-masing ada sejarah lampau. Jadi sebagai rakyat yang mempunyai daya fikir yang tinggi, boleh menilai kalau yang dulu bagaimana mereka setelah mereka memegang tampuk pemerintahan. Sebab orang ni macam ni, untuk makluman pihak Suara TV dan juga para penonton sekalian, sebelum pegang janji macam-macam. Kalau dah pegang itu ini, jadi banyaklah helah yang dipermainkan. Dan ini akan melukai rasa keadilan masyarakat, akan melukai rasa keadilan rakyat setelah mereka dijanjikan dengan dibumbui dengan janji-janji manis, terutama kepada perkara-perkara yang melibatkan rakyat. Dan kita tahu tahun ke depan ini adalah dijangkakan tahun yang paling sukar barangkali, mengikut jangkaan pada Bank Dunia sendiri pun kadar inflasi akan meningkat pada tahun ke hadapan. Dan ini merupakan satu cabaran yang besar. Dan ini mereka tidak boleh menjadikan satu alasan untuk menyatakan bahawa inflasi di mana-mana. Sebab ini yang mereka janjikan di musim pilihan raya, pasti mereka kena kotakan. Ingat satu pepatah Arab yang mengatakan, wa'dun bila wafa'in adawatun bila sababin. Janji yang tidak dikotakan ibarat menempah permusuhan tanpa sebab. Jadi kalau kita sebelum ni mempunyai track record yang bagus, kalau kita mau berjanji di musim pilihan raya, manifesto dan sebagainya, yang sesuai sahajalah. Yang kalau kata bahasa Inggerisnya implementable ataupun yang boleh dilaksanakan di sisi mata kita. Sebab kita jadi pemimpin negara dengan kepelbagaian parti komponen, pelbagai parti gabungan. Tidak mudah untuk kita membuat sesuatu keputusan yang besar untuk sesebuah negara, kerana ini akan melibatkan kepentingan ataupun stake kepada parti-parti yang bergabung. Saya rasa ini merupakan satu posisi ataupun situasi yang amat sukar pada tahun ini, pada pilihan raya mendatang. Ada yang kita jangkakan orang kata boleh menang, tapi menang itu bukan persoalan. Victory bukan satu a big question. Tetapi bagaimana orang-orang ini agaknya berkeyakinan untuk membawa Malaysia ke tahap yang lebih maju ataupun masih di takut yang lama. Okey, mungkin nasihat Datuk kepada, especially kepada artis sendiri. Artis, penggiat seni. Penggiat seni tak semestinya artis, mungkin bakang tabir untuk turun mengundi, sebab satu undi itu adalah penting untuk menentukan siapa yang akan membela anda. Betul. Saya menyeru kepada rakan-rakan industri, baik sama ada rakan artis ataupun pelakon dan juga kru-kru profesional di belakang tabir. Ini masa kita untuk menentukan hak siapa, dan sebelum kita membuat pemilihan terhadap seseorang pemimpin, nilailah. Bukan kacamata, satu pesan saya, bukan kacamata kemarahan. Sebab itu pesan saya, jangan membuat keputusan dalam waktu kita marah. Contoh, saya kira ramai juga yang rakan-rakan industri yang mencuba diri masuk dalam industri politik. Sekarang ini industri kreatif, masuk industri politik. Saya tidak menyangkakan populariti mereka tidak sama populariti mereka di kalangan masyarakat awam. Populariti mereka mungkin berkisar dalam masyarakat seni. Tetapi setelah mereka masuk ke kancah politik, mungkin mereka akan telah pun membahagi ke beberapa komponen sayang mereka oleh masyarakat. Kalau dulu contoh Mi adalah, penyokong parti A kata dia tak sesuai sebab Mi sekarang dah parti B. Jadi itu adalah benda yang kita perlu elakkan. Yang perlu kita bersuara adalah siapa yang bakal menerajui.
kalau kita minat politik, masuk politik semata-mata kita marahkan seseorang sebab jadi ahli politik, makanya kita sebenarnya tidak ada persediaan untuk jadi ahli politik. Kita masuk dengan marah, setelah kita menang, apa plan kita, apa perancangan kita. Sudahnya 5 tahun berlalu begitu saja dan kita akan melakukan kesalahan yang sama seperti mana kesalahan yang diulangi oleh orang sebelum. Kalau benar kita marah. Macam tu. Okey, mungkin saya nak tanya sikit pasal isu industri ni. Contoh pasal royalty. Pasal royalty ni dari zaman BN dulu pun dah timbul dah. Tapi sehingga sekarang masih tak selesai. Apa harus dibuat pihak yang tertentu dan siapa yang harus mengambil berat dan juga ambil tindakan sepatutnya. Sebab kita banyak apabila persatuan industri banyak lebih pada 80 persatuan di Malaysia ni. Especially di bawah FINAS dan sebagainya. Okay. Saya melihat perkara ini, bukan saya kata kita dah banyak kali bertukar Menteri Kekom ni kan. Daripada zaman siapa kepada zaman siapa dan zaman sekarang. Hari ini kita lihat FINAS setelah 31 tahun penubuhan FINAS, baru ini pertama kali Perdana Menteri sampai. Saya kira isu-isu besar begini dan perlu mendapat pemantauan langsung daripada pihak wewenang yang paling tinggi, terutamanya Perdana Menteri. Sebab kalau melibatkan dalam kancah politik Malaysia yang kerap kali bertukar Menteri Kekom, maksudnya mereka tidak sempat untuk melihat titik bengik begini. Jadi saya kira soal royalty ini bukanlah menjadi satu isu yang peringkat biasa-biasa, tetapi telah perlu dibawa oleh pihak kementerian mewakili badan-badan gabungan yang berada di bawah naungan industri kreatif ini untuk dibawa ke pengetahuan Perdana Menteri. Sebab itu ini melibatkan bajet dan perbelanjaan negara. Contoh seperti mana yang pihak kerajaan telah memperuntukkan untuk dana kenegaraan umpamanya diberikan 190 juta dan sebagainya kepada FINAS. Ini kan satu move yang bagus. Sebab mungkin pihak kerajaan mereka tidak tahu apa permasalahan. Mungkin sampai ke peringkat yang di peringkat kementerian mungkin perkara itu senyap dan tidak ada follow up daripada pihak yang lain pula. Mereka akan bergantilah lagi menteri mana pun, dia akan isu yang sama akan berlaku. Ya, begitu. Okey, last kali adalah tentang kata orang tu kita industri kreatif. Okey, banyak di kalangan artis-artis yang tak terbela. So isu-isu seperti royalty tadi kita ceritakan pasal kebajikan artis, everything semua. Dan perlu tak kita sekarang untuk kebajikan artis, setiap production house yang menerbitkan filem mewajibkan memotong KWSP. Sebab benda tu harus dipikir oleh mereka untuk kebajikan artis. Bukan kata bayaran je. Automatically apabila berlakon tu dah ada KWSP, dah ada sok-sok seperti industri pekerja-pekerja filem, pekerja-pekerja kru-kru dan pro-prima buat benda-benda tu. Mungkin setiap artis diwajibkan potong gaji. Potong gaji bukan gaji apa, potong untuk KWSP itu untuk di. Ya, sebab saya melihat ini sudah sampai masanya lah. Sebab kebanyakan anak-anak seni orang kata apa ni, pekerja industri kreatif, kebanyakan mereka tidak punya kerjaya tetap. Kalau lakonan, kalau pelakon sepenuh masa, kalau kru sepenuh masa, dan ini jaminan pada masa depan. Saya kira kerjasama dengan pihak KWSP, SOKSO dan sebagainya sudah sampai pada masanya lah. Dan benda yang paling besar lagi, selain daripada pihak KWSP dan juga potongan KWSP dan juga SOKSO, saya nak menyatakanlah kepada pihak kerajaan, kalau perlu kita mempunyai dana kontingensi ataupun contingency fund untuk melihat bagaimana pihak industri akan suffer. Sebab pada tahun mendatang kita kan inflasi. Kalau inflasi ini barangkali, contohlah, sekarang ni pun kami dah rasa, contoh saya sendiri dan teman-teman rakan lakon yang lain, dengan bayaran dulu kalau kami sekian, sekarang ni dah potong sekian, sebab bajetnya dah kurang dan sebagainya. Kalau dah potongan, dah potong satu hal, kurang lagi bayaran, jadi apa yang diorang mau makan? Sebab kalau kita lihat, ramai orang yang terpaksa terpindah rumah, dihalau dari rumah dan sebagainya, sebab tidak mampu bayar, kereta ditarik, na'udzubillah dan sebagainya. Ini adalah pihak kementerian, kalau kita pihak persatuan, umpamanya seniman, Profima, FDM, kalau memberi apa sangat bantuan yang boleh diberikan. Sebenarnya industri kreatif ni kelihatan memang nampak glamour. Tapi mereka tidak tahu pekerjanya adalah suffer, menderita.
Begitu, ada yang macam-macam lah. Tergantung nasib lah. Siapa yang kenal orang di BKL, siapa yang kenal orang perumahan ni, dapatlah rumah. Tapi bagi yang tak kenal, kalau contoh dalam FDM, ada lebih kurang, kalau tak salah saya lah, kebetulan saya pun ahli kehormat FDM, ada dalam 4,000 lebih, ada apa tu, ahli aktif. Dan 9,000, 7 ke 9,000 lah ahli aktif. Dan Profima pula ada dalam cecah sampai, apa nama ni, puluhan ribu lah. Tapi yang aktif berapa saja. Sebab dari segi job pun satu. Kebanyakan job yang diterima, contoh produser yang sama. Dan kadang-kadang kronisma dan nepotisme tidak dapat dinafikan. Contoh saya sendiri, saya berlakon dan sebagainya, saya tidak ada istilah saya kenal dengan penerbit. Kebanyakan penerbit yang panggil saya berlakon pun semua orang yang saya tak kenal. Sedangkan yang kenal saya tak pernah panggil pun. Adalah seorang dua, tapi persennya cukup nipis. Jadi kalau sebenarnya saya ni ada kerja lain kan, saya ada kerja industri kreatif ni part time saja. Jadi tapi saya tumpang kesian kepada mereka sebab mereka yang full time ni tak ada job syuting, kadang-kadang makan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada job pun kadang-kadang yang orang dah tua, watak-watak mak ayah saja. Jadi benda ni production pun ini dah orang kata apa ni, dah cerita masalah production kan. Production terpaksa bayar harga leading. Ini disebabkan harga heroin dan sebagainya, mereka terpaksa trim by month untuk bagi kepada hero. Jadi yang bawah-bawah ni dengan kru segala macam dipotong habis. Gejala ini tidak lain tidak bukan adalah kerana stesen yang tamak. Stesen yang tentukan artis mana yang dia nak. Ini menyebabkan pihak produksi tidak ada pilihan dan terpaksa ikut stesen. Saya rasa ini saya boleh buat satu, mungkin pihak Suara TV boleh buat satu temu ramah khas lah pasal soal pemilihan. Walaupun katakan stesen tidak mengaku, tapi masih ada benda tu berlaku. Susah penerbit buat kerja, penerbit terpaksa kadang-kadang tak boleh untung. Balik modal lah, berapa sangatlah kalau telemovie dibayar kan. Sebab penerbit dan pelakon pula setelah tahu dia diminta oleh stesen, dia akan tekan habis. Ini ketidakadilan yang berlaku, salahnya di mana? Bukan salah artis. Sebab stesen yang jadi campur tangan. Sebab dia yang nak artis tu. Kononnya artis tersebut banyak follower dan follower dia akan mampu untuk menaikkan rating. Sebenarnya tidak. Sebenarnya stesen ni pemalas sebenarnya. Mana-mana stesen yang berkenaan lah, saya tak kata semua. AMP mereka malas untuk mempromosi, membuat apa segala macam. Dan mereka tahu stesen mereka kalau tanpa orang promote. Dan saya bukan, sebab saya dalam bidang berkenaan, jadi saya tahulah. Contoh dalam saya berlakon, bukan satu drama. Tak larat kita nak masuk semua. Jadi ini sebenarnya yang merosakkan dalam industrinya. Itu.